Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni Fatwa Beriman, ini beriman pada Rasul. Beriman pada Rasul. Siri kedua ada. Soalan yang ke-42. Soalan yang ke-42, lihat Nabi dalam jaga dah. Yaqazah. Soalan, benarkah ada orang boleh melihat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan jaga? Jawapannya, dakwaan yang mengatakan kita boleh melihat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan jaga berasal dari pendapat golongan sufi yang mengarut. Khoya dah. Padahal dia ni khoya dah, dia amal yang tertentu tu dia berasa macam khoya dah. So lagi ada gangguan jin syaitan iblis pada. Nah, dia tak boleh ni jin syaitan iblis berupa dengan Nabi sungguh. Dia boleh berupa dengan orang lain mengaku Nabi. Tak ada dalil kata boleh ni. Jadi golongan sufi yang mengarut ni, dia tidak berasas sama sekali. Pada zaman sahabat dahulu pun pernah berlaku peristiwa yang amat dahsyat selepas kewafatan baginda. Nabi nak wafat tu macam-macam perih dah. Sifin perih jamaah dah. Dan umat Islam ketika itu amat memerlukan panduan bimbingan baginda lah. Mengapa baginda tidak muncul? Tidak seorang pun di kalangan sahabat yang dapat melihat baginda selepas kewafatan Nabi. Sedangkan baginda amat mengasihi mereka. Nabi kat saya ke sahabat saya benar. Dan mereka juga amat mengasihi baginda juga dah. Berhubung dengan sabda Rasulullah SAW, "Ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah." Maksudnya siapa yang melihat aku dalam tidur mimpi, dia akan dapat melihat aku dalam keadaan sedar. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini bukan bermakna kita dapat berjumpa baginda dalam keadaan jaga. Sebaliknya ia merupakan berita baik buat mereka yang pernah bermimpi berjumpa Rasulullah SAW. Maksudnya siapa yang pernah bermimpi baginda, dia akan dapat melihat baginda di syurga secara bersemuka. Itu salah satu pandangan ulama. Iaitu dia akan jumpa Nabi secara bersemuka lah. Bukan berjumpa dalam keadaan jaga dunia ini. Itu saya pendapat. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah berkata, ada sebagian ulama yang mengemukakan pendapat yang pelik. Mereka menyangka bahawa seorang dapat melihat Nabi SAW dengan dua mata kepalanya setelah melihat baginda dalam mimpi. Rujuk Fathul Bari, jilid 12, muka 134 ni. Jadi ada lah ulama yang terpengaruh dengan sufi jugalah. Jadi Ibn Hajar Asqalani dalam media lagi pun dia kritik dah. Jadi mikir gitu dah. Kerana ada unsur keyakinan dah. Apa-apa ataupun fikrah dia atau fikrah sufi dah. Dia akan jadi gitu dah. Mengenai sabda baginda, maka dia akan melihatku dalam keadaan jaga. An-Nawawi rahimahullah berkata, masalah ini terbahagi pada beberapa pendapat iaitu. Pertama, ia merujuk kepada orang yang hidup sezaman dengan baginda. Jadi siapa di kalangan sahabat yang pernah bermimpi baginda, mimpi jumpa Nabi dah. Dan dia belum berhijrah lagi bersama baginda, maka Allah akan membuka jalan untuk dia berhijrah sehingga dapat melihat Nabi SAW secara bersemuka dalam keadaan jaga. Kedua, siapa yang pernah bermimpi baginda di dunia ini menjadi penguat bahawa dia akan mendapat melihat baginda dalam keadaan jaga di akhirat kelak. Itu akhirat. Pendapat kedua, boleh tengok Nabi. Kalau dia mimpi jumpa dunia ni, akhirat pun jumpa Nabi juga. Ketiga, seorang bermimpi Rasulullah SAW di dunia, bahkan dia akan melihat baginda di akhirat kelak dari jarak yang dekat, memperolehi syafaat baginda dan sebagainya. Banyak lagi lah. Bukan jumpa saja, banyak cara lagi boleh duduk rapat Nabi gitu lah. Syarah Sahih Muslim. Jadi 15 muka 1 depan. Pendapat pertama yang dinyatakan oleh Nawawi tidak bercanggah dengan kritikan yang dibentangkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar sebelum ini. An-Nawawi menyebut bahawa melihat Nabi SAW ini merujuk kepada orang yang hidup sezaman dengan Nabi sahaja dah. Manakala apa yang ditentang oleh Ibn Hajar ialah membuat dakwaan bahawa dibolehkan melihat baginda secara jaga selepas wafat baginda. Jadi hak pelik hak ngarut Ibn Hajar kritik. Abul Abbas Qurtubi bersetuju dengan pendapat Ibn Hajar. Beliau berkata, kenyataan ini amat jelas. Kenyataan ini amat jelas batil sesat. Ia akan menyebabkan lahirnya beberapa andaian lain yang tidak masuk akal. Antaranya, melihat baginda dalam bentuk asal selepas wafat boleh dilihat oleh dua orang yang berlainan dalam satu masa di tempat yang berlainan. Orang ni mimpi, ya. Bukan mimpi, jaga yaqazah Nabi. Seluruh dunia ada. Jadi jumpa Nabi berlaku, ya ke Nabi ya. Kau syaitan iblis berupa Nabi ya. Dia anggap masih bukan Nabi sungguh lah. Berupa Nabi sungguh memang tak boleh. Berupa benda lah. Tapi ngaku Nabi lah.
Dia anggap masih hidup hingga sekarang dah. Boleh keluar dari kubur lah, berjalan di pasar, bercakap dengan umat manusia atau sebaliknya dah. Banyak ni cerita ni Tok Jahil dah. Cerita Tok Sufi dah. Ada ulama Ju ke apa Tok cerita Qazah ni nak. Kata kita pelik dah. Nak cerita di pasu kuat tu lagi kuat cerita di pasu. Cerita keramat wali so anggap Tok Wali tu macam Tuhan kecil. Jadi hak tu lah hak kerek jumpa dengan Nabi secara jaga. Kata kita pelik dah. Jika begitu sudah pasti kubur baginda kosong dan jasadnya tidak ada dalamnya. Jadi siapa yang menzarahi makam Nabi SAW? Dia hanya menzarahi kubur dan mengucapkan salam kepada seorang yang tidak wujud dalam kubur itu dah. Jadi tak ada pedah ke ziarah Nabi. Nabi seleratul dunia ada dah. Jadi jasad Nabi tak ada dah Qazah. Kerana baginda boleh dilihat di mana-mana sama ada pada waktu malam maupun siang hari. Rujuk Fathul Bari jilid 12 muka surat 384. Jika ada orang yang boleh melihat Nabi SAW dalam keadaan jaga, sudah tentu dia termasuk kategori sahabat pula. Dia secara jaga kategori sahabat. Ini bermakna sahabat baginda akan wujud sehingga hari kiamat lah. Jadi boleh cerita hadis Nabi SAW lah. Hadis palsu ni boleh rekod lah dengan menunggang Qazah. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahawa Ibn Abu Jamrah pernah menukilkan satu kenyataan daripada golongan Sufi. Beliau berkata, mereka pernah melihat Nabi SAW dalam mimpi. Kemudian dalam keadaan jaga pun jumpa Nabi. Dan mereka bertanya pada baginda mengenai masalah-masalah yang mereka segang untuk menyebutkannya. Sebelum ni tak tahu, segan tanyalah Nabi. Lalu Nabi SAW beri arahan dan cara penyelesaiannya kepada mereka. Nabi ajar pula. Akhirnya masalah yang mereka hadapi berakhir sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Nabi SAW. Dah set Sufi gitulah. Ibn Abu Jamrah kata gitu lah. Al-Hafiz Ibn Hajar mengkritik kisah ini dengan berkata Ibn Abu Jamrah ni suhu dah. Tapi gitulah ulama setara mana pun kalau dia kena tempiah Sufi ni, jadi dia pendapat dia kadang-kadang nukilan dia tu pelik-pelik lah. Kita jangan jumpa saja pada kitab terima belaka sesat barat lagi tu dah. Kadang-kadang ulama ni dia tertulis tak terkritik ada juga dah. Banyak menulis jadi kena tengok hujah dah. Hafiz Ibn Hajar mengkritik kisah ini dengan berkata perkara ini amatlah diragawi. Sekiranya kisah ini diterima, sudah tentulah mereka yang melihat baginda boleh dinamakan sebagai sahabat juga dah. Qazah dah. Dan sudah pasti orang yang disebut sebagai sahabat akan berkekalalah sehingga ke hari kiamat. Tak ada. Tak berarti sahabat ada sama sahabat. Terdapat satu perkara akan berkekalan. Satu perkara yang mencacatkan kesihan kisah ini. Sebagai besar kaum muslimin yang hidup pada generasi pertama pernah bermimpi Nabi SAW. Tetapi tidak ada seorang pun antara mereka yang menyebutkan mereka pernah melihat baginda dalam keadaan jaga Qazah. Tak ada jumpa dengan Nabi. Jumpa secara live, kita kata dia bukan dalam mimpi tu. Tak ada. Sahabat-sahabat tak ada. Jika ada, sudah pastilah ia ceritakan kerana mereka adalah orang yang paling jujur. Sahabat ni mesti cerita kalau benda tu pernah berlaku. Ramai-ramai tu tak. Rujuk Fathul Bari jilid 12 muka surat 385. Dia tak ada sabut cerita tersebut dah. Ulama Majlis Fatwa tetap telah membuat sanggahan terhadap kepercayaan dia dianuti oleh kelompok Tijani, kelompok tarikat Tijani. Mereka berkata tidak terdapat keterangan yang sahih atau hasan daripada Khulafa' ar-Rasyidin dan para sahabat bahawa salah seorang antara mereka pernah berjumpa baginda secara jaga, sedangkan mereka adalah sebaik-baik umat selepas para nabi. Antara perkara yang wajib diketahui ialah syariat ini telah sempurna sebelum baginda diwafatkan. Agama ini telah sempurna. Al-Quran sebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Agama telah sempurna dengan ayat tersebut dah. Syariat telah tak ada lah. Nak masuk syurga ke apa, sudah cukup dah. Ni lah. Firman Allah Ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Maksudnya pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Surah Al-Maidah ayat ketiga. Tidak syak lagi dakwaan Dakwaan Ahmad At-Tijani yang menyatakan dia pernah melihat Nabi SAW dalam keadaan jaga. Belajar tarikat Tijaniyah secara langsung, direct daripada baginda lah, terima daripada baginda tu. Zikir-zikir apa dah, selawat dia ke apa dah. Dan baginda pernah mengajar zikir dan bacaan selawat kepadanya adalah pendustaan semata-mata dan kesesatan yang amat jelas. Jadi sesak. Siapa percaya
Sesat. Fatwa Lajnah Daimah jilid kedua muka surat 305 hingga 306. Ni benda akidah lah. Keyakinan akidah jadi rosak kalau tak betul dengan Al-Quran Sunnah. Macam lah ni tak suruh selawat apa ni, selawat Jibril Terima fadilat selawat Jibril gini. Caya tu sesat dah dah. Tak amal lagi, caya tu sesat dah. Rosak dah akidah ni. Cuma tidaklah siapa rosak. Tetapi dosa lah dia kurang dah akidah tak betul dah. Dia nak jadilah sesak dah. Walaupun tak amal lagi. Sebab percaya tu tak boleh. Benda-benda ghaib, benda-benda akidah, benda-benda ghaib melainkan dengan dalil yang pasti, yang sahih lah. Tiba-tiba Tok Guru, Tok Wali mana kata, dia kata jumpa Nabi, dia kata amal lagi ni, pahala lagi ni dah. Ya akan kalau mati kat masuk syurga selalu apa dengan baca selawat tertentu. Itu adalah berdusta atas nama Allah dan Rasul. Dah berdusta. Jadi hak ni walaupun dia kata dia qazah fadilat dia berjumpa dengan Nabi ayat gitu semua tu dusta dah. Rasulullah SAW wafat setelah menyampaikan risalah Allah dengan sempurna, cukup sempurna, dan para sahabat telah melakukan solat jenazah ke atas baginda. Mereka menyemadikan baginda dalam bilik Aisyah radhiyallahu kubur Nabi dalam Ummah Aisyah lah, bilik Aisyah. Selepas itu, Khulafaur Rasyidin meneruskan perjuangan baginda. Ketika kepimpinan mereka berlaku pelbagai peristiwa penting. Jadi sahabat tu bincang Nabi kau apa tak. Tapi mereka mencari jalan penyelesaian berdasarkan ijtihad mereka sendiri. Mereka tidak pernah merujuk kepada Rasulullah SAW dalam setiap masalah yang mereka hadapi. Tak pergi kubur Nabi tanya kau apa tidak dah. Jadi siapa yang mengaku bahawa dia melihat Nabi SAW dalam keadaan jaga atau mendengar sebarang penjelasan daripada baginda sebelum hari kiamat, maka pengakuan itu adalah sesat. Ya jumpa tu bukan Nabi lah. Jumpa jin setan iblis berupa orang lain mengaku Nabi. Ya tak boleh jin setan berupa Nabi. Berupa Nabi terbakar tak boleh lah. Ini kerana ia bercanggah dengan nas realiti dan ketentuan Allah ke atas makhluknya. Hadis itu bukan bermaksud dia akan melihat jasad baginda dalam keadaan jaga di dunia, tetapi merujuk kepada beberapa kemungkinan. Pertama, boleh jadi maksudnya suatu ketika nanti dia akan melihatku pada hari kiamat nanti. Kedua, boleh jadi dia bermaksud suatu ketika nanti dia akan melihat tafsiran mimpinya. Ini kerana mimpi adalah sesuatu yang benar. Ketiga, kadang-kadang ia menunjukkan kebenaran sifat baginda semasa hidup di dunia. Itu je. Kalau jumpa mimpi. Tu alam misal tu lah sikit dah. Alam misal ni nak ada ulama terima, ada tak terima. Tapi alam qazah ni, secara jaga ni, ia berupa bukan Nabi, tak terbakar lah. Berupa serupa Nabi, betul-betul serupa Nabi, akan bakar syaitan boleh. Fatwa Lajnah Daimah jilid 1 muka 408 hingga 407. Cinta Rasul. Majlis cinta Rasul betul ke tak dah. Soalan bagaimanakah? Soalan ke-43 dah. Bagaimanakah cara terbaik untuk meningkatkan rasa cinta seorang Muslim terhadap Rasulullah SAW? Sehingga mengatasi cintanya kepada perkara lain di dunia ini. Nak suruh cinta Nabi lebih daripada cinta lain. Adakah dengan qasidah ni? Selawat ni cemuh lah. Ada seorang ustaz dia dah. Selawat ni cemuh dah boring dah. Selawat hak Nabi ajar, zikir hak Nabi ajar ni semua cemuh ni. Jadi ni buat qasidah ni. Nak suruh semangat beri qasidah. Adakah tu cara cinta Rasul? Kita apa kita baca. Jawapannya, sedalam mana cinta seorang Muslim terhadap Rasulullah SAW adalah berkait rapat dengan keimanannya. Jadi kalau cinta Nabi, ia akan meningkat iman dia lah. Jika imannya bertambah, perasaan cintanya kepada Nabi juga akan bertambah. Mencintai baginda merupakan ibadah. Bahkan syarak menetapkan ia sebahagian daripada kewajipan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min walidihi wan nasi ajma'in." Maksudnya tidak sempurna iman seseorang sehinggalah dia mencintaiku lebih daripada ibu bapa, anaknya dan seluruh umat manusia. Riwayat Bukhari nombor 15 dan Muslim nombor 44. Cinta terhadap Rasulullah SAW dapat dihasilkan dengan mengetahui perkara berikut. Nak cinta Nabi ni kena tahu perkara berikut lah. Pertama, nak suruh membangkitkan rasa cinta dalam jiwa ni, pertama kita kenal Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Jadi kita yakin Rasulullah SAW adalah utusan Allah yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan agama Allah kepada umat manusia. Allah memilih baginda sebagai Rasul kerana cinta dan redha terhadap Rasul, terhadap Nabi. Jika Allah tidak meredainya, sudah tentulah dia yang Allah tidak akan menjadikan baginda sebagai makhluk yang terpilih. Wajib mencintai orang yang paling dicintai oleh Allah.
Dan meradai orang yang diradai oleh Allah. Juga wajib mengetahui bahawa baginda adalah kekasih Allah yang amat mulia. Inilah peringkat cinta yang paling tinggi. Kena ada ni. Junduk radhiyallahu berkata bahawa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda 5 hari sebelum kewafatan Nabi itu. 5 hari sebelum Nabi wafat, Nabi bersabda, Inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalilun. Fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Walau kuntu muttakhidhan min ummati khalilan lattakhadhtu Aba Bakrin khalilana. Maksudnya aku berlepas diri daripada Allah bahawa aku telah menentukan salah seorang antara kamu sebagai kasih. Nabi tak ada pilih khalil antara kamu dah. Kekasih. Sebab Allah telah menjadikan diriku sebagai kasih seperti Nabi Ibrahim dijadikan kekasihnya. Sekiranya aku dibenarkan melantik salah seorang dari umatku sebagai kasih, maka aku akan melantik Abu Bakar sebagai kekasihku. Riwayat Muslim nombor 532. Kedua, kita hendaklah mengetahui kedudukan Rasulullah SAW iaitu sebagai pilihan Allah. Jadi kita nak suruh yakin cinta kepada Rasul meningkat, kita kena tahu kedudukan Nabi itu sebagai pilihan Allah. Baginda merupakan sebaik-baik manusia. Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru wa awwalu syafi'an wa awwalu musyaffa'in. Maksudnya aku adalah pemimpin keturunan Adam pada hari kiamat. Aku adalah orang pertama yang keluar daripada kubur. Aku adalah orang pertama yang perolehi syafaat. Dan aku adalah orang pertama yang dibenarkan memberi syafaat. Riwayat Muslim nombor 2278. 3. Kita wajib tahu bahawa Nabi SAW, nak suruh kita rasa cinta ke Nabi, kita wajib tahu bahawa Nabi SAW telah menghadapi pelbagai dugaan demi menyampaikan ajaran Islam kepada kita. Ada susah payah Nabi nak sebarkan agama, jaga agama dah. Tiba-tiba ada orang reka agama dah. Buat cara tertentu, haji di kubur Hadramaut lah macam dah. Punahlah agama dah. Jadi kita kena menghargai perjuangan Nabi untuk jaga agama suci ni diajar kepada kita dah. Kita juga wajib mengetahui bahawa Rasulullah SAW pernah disakiti, pernah dipukul, pernah dicela, pernah dimaki dan dipulaukan oleh orang yang paling hampir dengannya, anak beranak dia hak rapat dah. Pun pula Nabi mereka menuduh baginda gila, dusta dan tukar sihir. Baginda juga rela berperang melawan kaum musyrikin demi agama ini agar ia sampai kepada kita. Kaum musyrikin juga memerangi mengusir baginda daripada keluarga, harta dan tanah airnya. Bahkan pernah menghimpunkan pasukan untuk memerangi baginda. Keempat, nak suruh kita cinta sayang ke Nabi ni. Keempat, mencintai para sahabat. Ikut nak para sahabat dalam mencintai Rasulullah SAW. Bukan ikut para sufi, tok guru, tok wali lah. Kita ikut cara nak para sahabat, cara nak cinta Nabi lah. Mereka amat mencintai baginda lebih daripada harta benda, anak dan diri sendiri mereka dah. Antara contoh pengorbanan para sahabat untuk baginda adalah seperti berikut. Anas bin Malik radhiyallahu berkata, Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal halaqu yahlikuhu wa atafa bihi ashabuhu. Fama yuriduna an taqa'a sya'ratun illa fi yadi rajulin. Maksudnya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama tukang cukur sedang mencukur rambutnya. Pada ketika itu para sahabat berada di sekeliling baginda. Mereka tidak mahu ada selai rambut pun jatuh melainkan disambut oleh tangan seseorang. Riwayat Muslim nombor 2105 dah. Ambil berkat lah. Anas bin Malik radhiyallahu berkata, Lamma kana yawmu Uhud inhazaman nasu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Talhata wa baina yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mujawwibun bihi alaihi bihajafatin lahu wa kana Abu Talhata rajulan ramiyan syadidan al-qiddi yaksiru yawma izin qawsaini aw thalathan wa kana rajulu yamurru ma'ahu al-ja'batu minan nabli fayaqulu unshurha li Abi Talha fa ashrafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yanzuru ila al-qami fayaqulu Abu Talha ya nabiy Allah bi abi anta wa ummi la tushrif yusibuka sahmun min sihamil qami nahriduna nahrika. Maksudnya semasa perang Uhud, kaum muslimin melarikan diri dan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melindungi baginda dengan perisainya. Abu Talha merupakan seorang yang mahir memanah. Ketika itu 2 atau 3 pusa panahnya patah. Ada seorang lelaki lalu di situ dengan membawa sarung anak panah. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah ia kepada Abu Talha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjengukkan kepada baginda untuk melihat keadaan manusia di situ. Abu Talha segera mengatakan, wahai Nabi Allah, demi kemuliaan ayah dan ibuku, janganlah engkau menjengukkan kepala, nanti engkau terkena lemparan anak panah pasukan musuh.
Biarlah tengkukku yang terkena lemparan anak panah dahulu sebelum tengkukmu. Riwayat Bukhari nombor 3600 dan Muslim nombor 1811. Yang kelima, cara nak cerita Nabi. Ya, kamu berhendaklah mengikuti sunnah Nabi. Sama ada dari segi perkataan Nabi maupun amalan yang Nabi ajar. Bukan Tok Wali ajar. Bukan Tok Guru ajar. Nabi ajar buat amal dia. Jadi kalau sunnah itu sebagai panduan hidup yang mesti dicontohi dalam seluruh aspek kehidupan. Utamakanlah kata-kata dan perintah baginda berbanding yang lain. Kemudian ikutilah akidah para sahabat, para tabi'in dan pengikut mereka. Sehinggalah ke hari inilah, hingga hari ini. Jadi kena ikut Nabi, ikut sahabat. Itu golongan ahli sunnah wal jamaah. Itu ikut ahli sunnah wal jamaah. Hindarilah bid'ah terutama yang dibawa oleh golongan Rafidah, golongan Syiah. Ini kerana mereka tidak bersopan terhadap Rasulullah SAW. Mereka lebih mencintai imam-imam mereka berbanding Rasulullah SAW sendiri. Semoga Allah menganugerahkan kita kecintaan kepada Rasulullah SAW melebihi anak-anak, ibu-ibu bapa, keluarga dan diri sendiri. Jadi kita minta kita ni betul-betul cinta ke Nabi. Nak cinta ke Nabi pun kena minta dengan Allah. Nak ibadah pun kena minta dengan Allah. Jadi kita ni kena minta dan bergantung dengan Allah sekata-kata. Okey, soalan yang ke-44 dalam cara beriman dengan Rasul ni. Soalan ke-44, cahaya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar jawapannya, ada orang tanya dia. Ada orang tanya ni soalan. Benarkah ada cahaya Nur Muhammad? Nur Muhammad tanya. Muncul di langit menjelang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawapannya, salah satu tanda kelahiran Nabi Muhammad SAW ialah ketika ibu baginda sedang hamil, beliau bermimpi melihat cahaya keluar dari dirinya sehinggalah menyinari Syam. Itu antara mimpi. Tapi do'ah juga kira dah. Tapi kuat berbanding hak lain . Jadi, melihat cahaya keluar dari dirinya sehingga menyinari Syam ni, ada satu riwayat . Menurut Khalid bin Ma'dan, sahabat-sahabat Rasulullah SAW meminta baginda menceritakan pada mereka tentang diri baginda. Sabda baginda, Da'watu Abi Ibrahim wa Bushra Isa wa ra'at ummi hina hamalat bi ka'annahu kharaja minha nurun adha'at lahu kusura Basra min ardil Syam. Maksudnya, aku adalah seorang yang pernah didoakan oleh bapakku Ibrahim AS dan pernah diberitakan oleh Nabi Isa mengenai kedatanganku. Ketika aku masih berada dalam kandungan, ibuku bermimpi seolah-olah ada cahaya keluarlah dari dalam dirinya sehingga menyinari seluruh istana Basra di bumi Syam. Riwayat Ibn Ishaq lah, do'ah lah dah. Rujuk Sirah Ibn Hisham jilid 1 muka 100 diriwayatkan juga Al-Tabarani melalui sanad yang sama. Rujuk Tafsir At-Tabari jilid 1 muka 500 dan Al-Hakim dalam Mustadrak jilid 2 muka 900. Al-Hakim berkata bahawa sanad hadis ni sahih. Dia kata lah sahih dah. Ya, Al-Hakim ni tasahur dah. Tapi Al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Kenyataan Al-Hakim ini dipersetujui oleh Zahabi. Dia kata dah. Tapi sudah jedak juga lah dah. Pasal Ibn Ishaq tu pun masalah dah. Rujuk Al-Silsilah As-Sahihah nombor 1545. Sabda Rasulullah SAW, Wara'at ummi fi manamiha annahu kharaja min bainin rijlaiha sirajun adha'at lahu kusur Syam. Maksudnya, ibuku pernah bermimpi terdapat cahaya keluar di antara kedua kakinya sehinggalah menyinari seluruh istana bumi Syam. Riwayat Tabarani. Hadis ini diklasifikasikan sebagai hasan oleh Albani dalam Sahih Al-Jami' nombor 204. Kalau kita tengok mata ni, hadis ni lebih kuat pada saat ni. Tapi doa juga mana ni. Hasil pun diangkatlah sokong menyokongnya. Tak apalah. Sekurangnya kuat sikit pada yang lain . Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah berkata ketika ibu Rasulullah SAW melahirkan baginda, suatu cahaya keluar daripadanya sehingga menerangi rumah dan memancar ke setiap penjuru tempat itu. Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inni Abdullah wa khatamun nabiyyin wa inni Adamu lamun jadilun fi tinatihi wa sa'akhbirukum an dhalika inni da'watu Abi Ibrahim wa bisyarata Isa bi wa ru'ya ummi allati ra'at wa kadzalika ummahatun nabiyyin yarayna wa inna umma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'at hina wada'athu nuran adha'at lahu qusur asy-Syam. Maksudnya, aku adalah hamba Allah dan penutup segala Nabi, padahal pada ketika itu Nabi Adam masih dalam bentuk tanah. Aku akan beritakan kamu mengenai perkara itu. Kedatanganku adalah jawapan terhadap doa bapakku Nabi Ibrahim. Kedatanganku pernah diberitakan oleh Nabi Isa AS.
Mimpi yang pernah dialami oleh ibuku adalah mimpi yang sama seperti yang pernah dialami oleh ibu para nabi sebelumku. Ketika ibu Rasulullah SAW melahirkan baginda, dia melihat cahaya yang menerangi seluruh istana Syam. Riwayat Ahmad, hadis ini telah diklasifikasikan sebagai sahih oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim. Gitulah dah. Ni mudah lah. Tak apalah dah. Ibn Hibban dan Al-Hakim ni, kita tasahau sikit lah dah. Mutasahil lah. Tak apalah, walau bagaimanapun bukti kenabian Imam Muhammad SAW bukan hanya terhad pada kisah ini sahaja. Masih banyak dalil lain diceritakan dan ia tidak dapat disanggah lagi. Cuma orang-orang bodoh dan sombong saja yang enggan menerima bukti-bukti tersebut. Kalau orang tak terima langsung lah. Tapi perbahasan ilmiah ni panjang lah dah. Okey, yang ke-45, pertanyaan 45. Kenapa wajib mencintai Nabi? Soalan, mengapa kita wajib mencintai Nabi, mentaatinya, mencintai Nabi dan menghormati Nabi Muhammad SAW melebihi diri kita sendiri dan orang lain? Jawapannya, Allah pertama, sebab apa? Kerana Allah mewajibkan kita mentaati Nabi Muhammad SAW. Firman Allah Taala, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wahdharu fa in tawallaytum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Maksudnya, ta'ala kamu kepada Allah dan ta'ala kepada Rasul serta berhati-hatilah. Janganlah sampai menyalahi perintah Allah dan perintah Rasulnya. Oleh itu, jika kamu berpaling, enggan menuruti apa yang diperintahkan itu. Ketahuilah bahawa sesungguhnya kewajipan Rasul kami hanyalah menyampaikan perintah-perintah dengan jelas, nyata. Surah Al-Ma'idah ayat ke-92. Yang kedua, sebab apa kita kena cinta Rasul ni? Allah memberitahu kita, sebab yang keduanya, Allah beritahu kita siapa yang mentaati Rasulullah berarti dia mentaati Allah. Firman Allah SWT, "Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Maksudnya, siapa yang taat kepada Rasulullah maka sungguhnya dia telah taat kepada Allah. Siapa yang ingkar maka janganlah engkau bersedih wahai Muhammad. Kerana kami tidak mengutusmu untuk menjadi pengamal serta yang melihara mereka daripada melakukan kesalahan. Surah An-Nisa ayat 40. Jadi ajar kita ikut juga nak agama ni. Yang ketiga, kenapa kita kena cinta Allah dan cinta Rasul ni? Yang ketiganya, Allah memberi amaran keras terhadap siapa yang berpaling daripada mentaati Rasulullah SAW. Ia akan menyebabkan seorang Muslim ditimpa fitnah, iaitu syirik. Diikut surah Nabi, dia jadi mudah jadi syirik dah. Takwil Nabi kata jangan buat bangunan kubur besar dah dia. Takwil lah. Gini tak apa, tak wali tak apa, gapalah sekali. Jadi sesat barat lah. Dengan tidak disedari dah. Firman Allah SWT, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da qad ya'lamu Allahu alladhina tasallaluna minkum liwadha falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Maksudnya, janganlah kamu jadikan panggilan Rasulullah SAW kepada kamu sama seperti panggilan kamu sesama sendiri kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui siapa antara kamu yang menarik diri keluar daripada majlis Nabi secara berselindung keluar daripada majlis dan bersembunyi-sembunyi. Oleh itu, mereka yang mengingkari permintaannya hendaklah beringat serta berjaga-jaga. Jangan sampai mereka ditimpa bencana atau azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah An-Nur ayat 63. Allah memberitahukan kita bahawa kenabian yang diberikan itu mewajibkan orang mukmin menghormati dan memuliakan Nabi SAW. Firman Allah Ta'ala, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila." Maksudnya, sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Muhammad sebagai Rasul yang menjadi saksi yang diterima keterangannya dan sebagai pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman serta pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Kami mengutusmu wahai Muhammad agar engkau dan umatmu beriman pada Allah dan Rasulnya serta supaya engkau kuatkan agamanya, memuliakannya dan beribadah padanya pada waktu pagi dan petang. Surah Fatah ayat 9 hingga 8. Ayat 8 hingga 9. Yang keempat, cara beriman. Ya, iman seorang tidak akan sempurna selagi dia tidak mencintai Rasulullah SAW melebihi orang lain termasuk dirinya sendiri. Abdullah bin Hisham menceritakan bahawa beliau dan para sahabat lain bersama Rasulullah SAW. Ketika itu baginda memegang tangan Umar bin Khattab. Umar berkata kepada baginda, "Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi segala-galanya selain diriku." Ada juga selain diriku belakang. Nabi SAW bersabda, "La wallazi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika." Faqala lahu Umar, "Fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Al-an ya Umar."
Maksudnya bukan begitu, demi Allah yang mengasihi diriku, sehinggalah kamu menyintaiku melebihi cinta kamu kepada diri sendiri. Umar berkata, sekarang yang begitu, demi Allah, sungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi cintaku terhadap diriku sendiri. Jadi tak lihat, ada tak jemaah mula Umar kata, engkau lebih aku cintai daripada diriku, cinta tak kecuali diri sendiri. Lepas tu Nabi baca ayat tu lah. Lepas tu Umar kata apa? Demi Allah sekarang yang begitu dah. Demi Allah, sungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi cintaku terhadap diriku sendiri. Lalu Nabi SAW bersabda lagi, sekarang engkau telah tahu, wahai Umar. Dah maksudnya, Al-an ya Umar baru sekali mencintai Nabi lah. Riwayat Bukhari nombor 2267. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, mencintai Rasulullah SAW melebihi orang lain. Cinta pada Nabi lebih daripada cinta orang lain akan dibalas dengan pahala kebaikan di dunia dan pahala yang besar di akhirat. Inilah cara beriman dan mencontohinya dah. Kita kena ikut cara ni lah, cara beriman, bukan qasidah dah. Tiada seorang pun terselamat daripada azab Allah dan mendapat rahmatnya melainkan dengan mencintai baginda. Ia dapat menyelamatkan seorang daripada siksaan dunia dan siksaan di akhirat. Ini kerana baginda adalah penyebab kepada kejayaan seseorang di dunia dan di akhirat. Iman adalah keyakinan, kepercayaan adalah nikmat yang paling besar. Ia hanya diperolehi kerana kewujudan Rasulullah SAW. Baginda merupakan orang yang paling perhatian terhadap setiap insan melebihi diri dan harta. Baginda lah yang menyelamatkan umat manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Jalan yang ditunjukkan oleh baginda adalah jalan yang paling selamat. Diri sendiri dan keluarga tidak akan dapat memberikan sebarang manfaat ketika menghadap Allah. Tak ada beranak, keluarga tak boleh tolong. Ikasan Majmu' Fatwa Jilid 7 muka surat 246 ketika hari kiamat tak boleh tolong. Kecintaan umat Islam terhadap Rasulullah SAW berbeza mengikut kadar keimanan dan kelalaian masing-masing. Siapa yang benar-benar beriman kepada baginda, sudah tentu cintanya kepada baginda lebih kuat lah. Beriman kuat kan, cintanya kuat lah. Ada antara mereka yang mencintai Nabi SAW hingga sampai ke tahap yang paling sempurna. Ada juga yang hanya mencapai tahap kecintaan terendah, seperti seorang yang tenggelam dalam syahwat dan sentiasa lalai dengan tanggungjawab agama. Tetapi apabila disebut nama baginda, mereka berasa rindu untuk melihat baginda dan lebih mengutamakan baginda berbanding yang lain. Sayangnya perasaan itu cepat hilang kerana banyaknya perkara yang melalaikan kita. Semoga Allah SWT sentiasa menolong kita semua. Ringkasan Fathul Bari jilid 1 muka surat 59. Firman Allah SWT, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Maksudnya Nabi itu lebih utama bagi orang beriman, mukmin, melebihi dari mereka sendiri. Surah Al-Ahzab ayat ke-6. Ibn Katsir rahimahullah berkata, betapa sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya, baginda sentiasa memberikan nasihat kepada mereka sehingga Allah menjadikan dirinya lebih utama daripada umatnya sendiri. Dan keputusan baginda mesti didahulukan berbanding daripada keputusan mereka. Tafsir Ibn Katsir jilid 6 muka surat 380. Syekh Ibn Sa'di rahimahullah berkata, Allah telah memberitahu kaum muslimin tentang keadaan Rasulullah SAW dan kedudukan Nabi agar mereka dapat melihara pergaulan ketika bersama dengan Nabi. Sesuatu yang paling dekat dengan manusia adalah dirinya sendiri. Dia berhak menjaga keselamatan diri sendiri dengan baik, tetapi Rasulullah SAW lebih utama daripada diri sendiri mereka lah. Kerana baginda telah mencurahkan tenaga, ajaran dan kasih sayangnya kepada umat. Jadi seorang pun dapat menyayangi kasih sayang Rasulullah SAW terhadap umatnya. Baginda merupakan anugerah terbesar untuk segala makhluk. Tidak ada kebaikan dan kejahatan walau sebesar kuman sekalipun yang dijauhkan daripada mereka melainkan atas jasa baginda belaka. Oleh itu, jika keinginan seorang bercanggah dengan suruhan Rasulullah SAW, dia wajib mendahulukan baginda dahulu. Tiada siapa pun boleh bertentangan dengan Rasulullah SAW walaupun dalam keadaan apa sekalipun. Mereka perlu bersedia mengorbankan diri mereka, harta dan anak-anak mereka demi membela Rasulullah SAW. Di samping itu, mereka mesti mengutamakan cinta baginda berbanding umat manusia lain. Mereka tidak boleh bercakap selagi baginda tidak bercakap. Mereka juga tidak dibenarkan melintas di hadapan baginda SAW. Kemurkaan Allah dan neraka adalah perkara yang amat digurungi oleh setiap manusia. Tiada apa yang dapat menyelamatkan seorang daripada neraka melainkan dengan mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW. Abu Hurairah dan Jabir berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, وَمَثَلُكُمْ كَمْثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا
wa huwa yazubbuhunna anha wa ana akhizun bihujazikum 'anil nari wa antum tafallutun min yadi. Bahasanya perumpamaan diriku. Perumpamaan diriku dan diri kamu adalah bagaikan seorang lelaki yang menyalakan api. Akibatnya yang menjadikan binatang yang berterbangan seperti belalang dan kupu-kupu jatuh ke dalam api tersebutlah. Padahal lelaki itu berusaha sedaya upaya menghalangnya daripada terbakar. Aku cuba menahan kamu daripada terjerumus ke dalam api neraka, sedangkan kamu cuba melepaskan diri daripada genggaman tanganku untuk masuk neraka. Riwayat Bukhari nombor 3407 dan Muslim nombor 2285. Orang-orang jahil dan pelaku maksiat akan dihumbankan ke neraka bagaikan serangga yang berterbangan lalu terjatuh ke dalam api. Bagi dia berusaha sedaya upaya menghalang mereka terjatuh. Tetapi mereka kabur dah, larilah. Disebabkan hawa nafsu menguasai diri mereka dan tidak mampu membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Fitnah yang percaya tak benda betul, ayat tak percaya. Persamaan antara kedua-duanya ialah berusaha membinasakan diri sendiri belaka dan berkeras untuk melakukan maksiat disebabkan kebodohan mereka. Syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi. Syurga dan redha Allah adalah impian setiap insan. Tidak ada seorang pun akan perolehinya melainkan dengan mencintai Rasulullah SAW. Jadi kalau kita cinta Nabi, kita ikut Nabi. Sunnah Nabi ittiba'. Jangan reka zikir-zikir selawat ke amalan-amalan yang baru atas nama agama yang tidak ikut Nabi. Kita telah menghina Nabi seolah-olah ajaran Nabi ni tak cukup lagi. Kita untuk wali, untuk guru kita nak boleh reka tak selawat baru, amalan baru untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi kalau cinta betul mestilah ikut Nabi, bukanlah benda tak ikut Nabi nak cakap pakai serbai saja tapi amalan ni bid'ah. Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Maksudnya setiap umatku pasti masuk syurga kecuali orang-orang yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan tersebut? Nabi SAW menjawab, siapa yang mentaatiku dia akan masuk syurga dan siapa yang mengingkariku dia masuk neraka. Diriwayatkan oleh Bukhari nombor 7280. Wallahu a'lam. Setakat tu dulu. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.